Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya lagi di channel Tabib Bekam. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tips dan poin untuk buat bekam kepada pesakit gout. Okey, punca penyakit gout ni disebabkan kandungan asid nurik di dalam badan terlampau tinggi, melebihi daripada paras yang sepatutnya. So bila asid nurik dalam badan terlampau tinggi, buah pinggang kita yang bertindak sebagai penapis, dia akan penuh dan akan tersumbat, berlakunya penyumbatan dekat bahagian buah pinggang. Bila dia penuh, asid dia akan memenuhi di rongga-rongga bahagian tulang dengan saluran pembuang air najis daripada buah pinggang ke keluar. Jadi yang pertama, dia akan sumbat di bahagian rongga sini dan kemudian dia akan pergi dekat bahagian ibu kaki dan penuh. So kalau keadaan makin kritikal, dia akan mampu menghasilkan kristal. Jadi kalau dah sampai tahap menghasilkan kristal, maknanya anda dah sangat-sangat kritikal. Kalau pergi ke hospital, confirm kena operation. 5 poin dekat sini. 1, 2, 3 dan bawah 4, sini 5. So kita kat sini kita akan ambil poin bahagian buah pinggang. Di sini bahagian tengah dan bahagian tepi. Kemudian kita akan ambil poin kat bahagian bawah sini. Dan bahagian sini. Okey, selepas anda buat bekam angin di bahagian 5 poin di sini, bahagian pinggang, macam biasa seperti yang saya cakapkan, ratio masa untuk tempoh bekam angin kepada bekam darah, yang pertama 5 minit, darah yang pertama 2 minit dan darah yang kedua 2 minit. Okey, benda yang sama juga. Sekarang habis 5 minit, kita cucuk jarum. Untuk rawatan kali ini saya menggunakan jarum Lancet 30G juga. Okey, sambil tu saya terangkan sedikit antara punca-punca kenapa asid nurik terlampau tinggi dalam badan. Sebenarnya benda yang mempengaruhi asid nurik menaik dalam badan adalah disebabkan konsep pemakanan ataupun hidangan makanan yang kamu amalkan ataupun kita amalkan selama ini adalah salah. Jadi antara punca dia, sekiranya anda memakan makanan hidangan laut ataupun makanan-makanan seafood disertakan sekali dengan makanan darat seperti daging, yes, benda tu akan menyebabkan kandungan asid nurik akan menaik ataupun meningkat 2 kali ganda daripada biasa. Sebab kita kena tahu makanan yang kita makan, bahan yang kimia yang kita ambil, dia mempunyai satu konsep tenaga ataupun iron charge, di mana setiap makanan yang kita makan tu dia mengandungi charge iron positif ataupun negatif. Jadi makanan-makanan seafood dia membawa iron charge positif, dan sekiranya anda makan daging, iron charge positif juga ada di dalam daging. So positif dengan positif, makanan yang kamu makan itu dia tak ada mampu menghasilkan tenaga. Jadi hidangan makanan yang kamu makan itu tidak seimbang. Jadi bila kita makan makanan yang kandungan asid yang tinggi, kita perlukan alkalin untuk charge, kerana dalam alkalin dia membawa ion charge negatif. So positif dengan negatif, baru hidangan makanan anda tu akan menjadikan zat makanan yang sihat untuk badan kita gunakan. Contoh seelok-eloknya, kalau anda makan seafood, elakkan mengambil makanan darat sekali. Contoh, saya selalu tengok orang order tom yum campur kan, dalam tu ada seafood dengan daging.
Itu sebenarnya menunjukkan makanan yang anda makan itu sebenarnya tidak sihat, sebab iron charge positif tidak boleh charge sekiranya tidak ada iron charge negatif. Jadi seelok-eloknya kamu makan makanan laut, asingkan dengan makanan darat. Kalau boleh jangan sekalikan. Lepas tu banyakkan makanan-makanan yang berakalin seperti sayur-sayuran. So bila anda makan seafood, anda dalam hidangan tu ada juga sayuran, maka barulah makanan itu boleh dicaskan badan kita, sistem metabolisme badan kita mampu caskan makanan tu untuk menghasilkan tenaga. Okey, cukup 2 minit. Kita cabut macam biasa seperti yang sebelum ni saya cakap. 2 minit yang pertama, kemudian buka semua, lepas tu sambung kali kedua 2 minit juga. Okey, selepas anda buat 5 poin di bahagian pinggang, kita akan pergi kepada bahagian kaki pula. So dekat sini kita ada banyak poin yang kita cover. So yang pertama saya tunjukkan anda, satu, kita akan ambil di bahagian luar kaki sini. Sini dipanggil point titik 100. Kenapa dia panggil point titik 100? Kerana kat bahagian sini kita ada lebih kurang dalam 100 saraf yang berkaitan dengan perut. Ini termasuk pankreas, buah pinggang, perut, limpa, hati, empedu, diagram. Jadi sebab itu kalau katakan kita alami masalah di bahagian perut macam senak atau sebu, kaki kita mesti akan terasa kesan dia seperti lengur, sengal, kebas. Ini dekat dia punya bahagian point. So yang kedua kita akan buat dekat sebelah sini. So cara nak ukur, macam mana awak nak tahu, kita nak tahu point dia betul ke tak betul. So kita akan ambil 3 jari daripada bahagian lutut. So lutut dekat sini, dan 3 jari kat sini, maknanya sinilah dia punya point, ukuran dia. Okay. So yang ketiga dekat bawah dia sini, dan juga sebelah dia sini. Kemudian dekat bahagian sini. Okey, seperti kalau yang mula-mula tadi yang saya cakap, bila asid yang terlampau tinggi di dalam badan, dia akan menyebabkan tersumbat dekat bahagian pinggang, dekat bahagian saluran pengeluaran air najis. Jadi dekat situ asid dia memenuh dan lama kelamaan dia akan jadi kristal. Sama juga dengan point di bahagian sini. Point dekat sini sama juga setiawasi dengan point dekat bahagian pinggang tadi. Kalau katakan asid menuh, dia akan memenuhi dekat ruang bahagian sendi tulang, dekat bahagian sini. So dia akan ambil dekat sini. Sebab itu kadang-kadang orang kata bila dia bengkak, orang cakap ini adalah deposit fosil. Dia sebenarnya bukan deposit fosil. Sebab deposit fosil dia takkan jadi daripada lutut ke bawah. Dia mesti maknanya mengandungi asid yang tinggi dekat bahagian sendi tulang. So asid yang memenuh dekat tulang sendi sini, kalau lama kelamaan dia akan menyebabkan timbulnya kristal. Kalau dah timbulnya kristal asid dalam ruang sendi tulang, maknanya anda sangat-sangat kritikal menghadapi asid urit. So benda ni sangat-sangat membahaya kalau tidak dicegah terlebih awal. Okay. Konsep dia sama juga, 5 minit bekam angin, 2 minit bekam darah, dan 2 minit bekam darah untuk yang kali kedua. Okey, cukup 5 minit. Kita buka macam biasa. Kita akan cucuk jarum. Satu, dua, empat. Okey, di sini saya nak terangkan sedikit. Yang bertanya, boleh ke penyakit gout ataupun penyakit asid urit ni dirawat dengan bekam semata-mata? Jawapannya tidak. Bekam cuma membantu anda untuk kesembuhan ataupun merawat penyakit asid urit ataupun penyakit gout ini sebanyak 50% sahaja. So 50% lagi akan bergantung pada amalan gaya hidup anda, bergantung pada pemakanan, faktor persekitaran dan cara anda jaga nutrisi makanan anda.
Sebab satu masalah orang yang ada penyakit gout ni, sikap dia yang saya selalu jumpa, mereka ni ada jenis pantang yang mereka amalkan, iaitu pantang jumpa. Pantang jumpa, amalan ni anda kena stop. Sebab kalau anda tak stop, memang sampai bila-bila asid nurit anda susah sangat untuk hilang ataupun mengurangkannya. Sebab anda kena ingat, bila kandungan asid yang terlampau tinggi, itu menunjukkan akalin dalam badan menurun. So bila akalin dalam badan menurun, buah pinggang kita tak dapat nak caskan makanan yang kita makan, metabolisme kita tak dapat nak caskan makanan pergi kepada tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan. Jadi anda perlu ambil makanan-makanan yang berakalin supaya asid nurit anda dicas menjadikan tenaga dalam makanan. Sebab buah pinggang kita ni akan bertindak sebagai pengecas tenaga daripada setiap makanan yang makan. So sebab kajian kita menyatakan makanan yang dimakan akan menghasilkan tenaga. So makanan yang menghasilkan tenaga positif, dan kita perlukan iron negatif, iaitu dalam sayuran ataupun dalam akalin. Baru buah pinggang kita boleh convert tenaga pada makanan itu mengubah menjadi tenaga elektrik. So buah pinggang akan hantar ke otak tenaga elektrik itu, dan sel neuron pada otak kita akan convert tenaga elektrik itu pergi ke tenaga elektron. So bila dah convert kepada elektron, barulah otak boleh agihkan tenaga-tenaga elektron tu di seluruh tubuh badan. Sebab itu benda yang sikit dia akan jadi penyakit yang lagi banyak. Okey, cukup 2 minit, kita buka. Okey, anda ulang benda yang sama, poin yang sama. Kemudian anda buat juga dekat sebahagian sebelah kaki yang lagi satu, ataupun kalau kata mula belah kanan, maknanya lepas habis belah kanan anda buat pula belah kiri. So kena buat dua-dua kaki, disebabkan kalau katakan anda buat sebelah kaki saja, anda kena tahu yang kaki kita, bila anggota badan yang ada berpasangan, maknanya dia bekerjasama. So mekanisme dia, kalau buat sebelah memang sebelah tu tak, gaut dia tak ada, dia gaut dia belah sini, tapi dia akan berpindah gaut tu pergi ke belah sana pula. Jadi kena buat dua-dua. So bila buat sini dan buat sana, insya-Allah baru kelegaan tu akan sampai. Dan perlu diingatkan juga, selepas anda membuat rawatan bekam, anda kena mula kawal pemakanan anda, jaga nutrisi pemakanan anda, banyakkan akalin dalam badan, baru anda akan dapat kelegaan yang berpanjangan. Kalau lepas bekam pergi bedal dengan daging, memang takkan sembuh lah jawapan dia. Okey, so jadi ingat pesan saya, amalkan makanan hidup sihat, jaga nutrisi pemakanan anda, banyakkan akalin dalam badan. Apa makanan-makanan yang mengandungi akalin? Itu sayur-sayuran, buah-buahan. Buah yang paling tinggi akalin adalah buah kelapa, buah manggis. Ini adalah makanan akalin yang sangat baik dan sangat tinggi, kerana dia adalah makanan antioksidan. So bila anda makan lagi, secara tak langsung ia mampu merawat tubuh badan anda. Tapi dia bukan adalah sekali rawat makanan ataupun sekali makan, tapi kena berterusan. Maknanya setiap hari anda kena makan, minum air kelapa, makan berkendak akalin, kawal nutrisi pemakanan, kurangkan ambil makanan-makanan yang beresid tinggi. Makanan-makanan yang beresid tinggi apa? Seafood, sotong, udang, kerang, kepah, sedap tu. Tapi itulah dia penyakit dia. Lagi-lagi kalau makan seafood dengan daging, memang double. Memang asid nurit anda akan naik double, 2 kali ganda. So kena ingat tu, banyakkan makanan-makanan yang berakalin, baru tubuh badan, baru asid nurit dalam badan anda akan terkawal. Okey, sampai di sini saja video saya. Ingat, habis buat kanan, buatlah sebelah kiri. Kiranya video ini membantu anda atau memberi apa-apa information untuk anda, bolehlah like, subscribe dan share. Bantu saya untuk memberi inspirasi pada saya untuk saya hasilkan video di akhir akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.